Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kita cerita mengenai bagaimana persiapan kita untuk saat kita nak menghadap depan Allah ataupun masa semakin dekat pada kita yang disebut dengan kematian yang berlaku pada seseorang. Dalam hidup kita ni kita sebut banyak kali dah. Di antara perkara yang paling utama untuk kita berfikir tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika dalam hidup kita ni, fikirlah bagaimana kita ni dekat nak mati. Bila kita dekat nak mati ataupun suasana kita ni mati, kerana masa ni merupakan masa yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita tengok masa penting ni masa menikah, kalau kita nampak masa penting dalam hidup ni masa kita beresa, tapi Islam dia ajar masa yang paling penting dalam hidup untuk kita perhati dalam hidup kita ni ialah masa kita dekat nak mati. Masa kita dekat nak mati ni di antara masa yang kita kena perhati molek, kerana masa ni lah masa yang menentukan sama ada kita ni ahli syurga atau kita ni ahli neraka. Kerana dalam hidup kita jemaah-jemaah semua tahu bahawa bila kita mati, lepas pada kita mati ni kita pergi dua tempat ya. Sama ada kita pergi kepada syurga ataupun kita pergi kepada neraka. Ni na'udzubillah min dzalik, kita minta jauh bala daripada Allah. Tapi kalau kita hidup ni, kalau kita tak jaga masa ni, dekat nak mati ramai di kalangan kita. Bila dekat nak mati tu, dia nyentuhkan, dia balik hati dia. Balik hati ini menyebabkan ramai di kalangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Bahaya kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni masa yang paling penting bagi kita untuk kita berbuat jadi husnul khatimah. Jangan kita ni sampai dekat bila nak mati tiba-tiba kita molek dengan ahli syurga. Lepas ni kita jalan molek atas landasan dia. Tiba-tiba nak mati balik, hati kita balik. Bila hati kita balik, menyebabkan di waktu ini kita pergi dalam keadaan yang kita cakap menghadap kepada Allah. Amal kepada kita kenal. Orang kita kenal ni, bila kita nak mati tu lah, dia oleh kerana dia tak cakap waktu mana hidup atas dunia ni, duk lega dah hidup, hanya dah hidup. Tak tahu kita celak mata, kita duk mikir nak makan apa hari ni. Celak mata kita, celak mata kan kita duk mikir dalam hidup kita bagaimana ni dah kita mikir lah. Hati kita celak mata dia sibuk hari ni, apa-apa boleh. Hati kita mata ini kerana hidup kita dapat hidup ni untuk dunia ni. Kita tak nampak hidup ni lepas pada kita hidup di dunia, kita kena hidup pula dalam kubur. Hidup dalam kubur, hidup dalam kubur. Tak percaya kita akan mati macam mana? Nak tahu hidup tak ada. Kita bila kita pada kita mati, kita hidup. Tak dalam kubur ni, nak kena makan, nak kena minum kan? Nak kena lupa, nak kena ada pakaian, semua kita kenal. Nak kena makan, nak kena minum, nak kena semua lebih hebat lagi daripada kita di atas dunia ni. Dia kata kita berkata ini, kita kena menikmati nikmat-nikmat hal-hal. Kita tak ada sikit pun kami kena azab. Tak boleh. Baru ada rasa sama itu. Kita tak rasa kena azab. Kita nak suruh bila kita bangun di akhirat, kita jalan nak di mana? Nak di dalam syurga Allah SWT. Kalau kita mati mandala ni masuk dalam kubur, tiba-tiba mengulang. Ulang faham sebesar kau. Dia boleh kalau ini. Dia boleh bang-bang musuh. Odanya kalau ada dulu. Dan
masuk dalam kubur. Menanda kita hidup atas dunia ni, kita tak bersiap untuk kita mati menghadap depan Allah. Kita tak mikir hidup atas dunia ni, kita tak mikir nak hidup dalam kubur. Daripada situlah timbulnya ia disebut Allah kepada kita sebuah kitab pada kita mengajinya, kitab persiapan menjelang kematian. Kita ada kita terbaca ni. Daripada sini lah Allah kata amalan apa kita kena buat dalam hidup kita supaya kita bila kita mati tak ada seorang pun di kalangan kita yang paling menyesal dari rasa menyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Tapi bila kita mati mudah lagi tak maunya menyesal mak pola kita lagi mak pola kita lagi. Kalau kita ada daripada kita jumpa ayat ni la'alli a'mal salihan fi ma tarak. Kalau aku hidup mula aku nak amal mula amal salih aku tinggal waktu mana aku hidup ni puncak apa puncak kita tak benar. Daripada situ dah amal susul lagi amal susul amal yang apa aku tak punya buat waktu mana kita ada tanda-tanda dalam hidup kita mati. Harapan pada pagi ini dan dua hari dah, 2-3 bulan kita tersebut 2-3 bulan ni kita tersebut amal apa kita nak buat amal apa kita buat hari ni dapat bahawa yang tujuh amal yang tujuh apa kita kena buat hari ni kalau mudah-mudahan kita buat amal ni yang menyebabkan kita sangatlah masuk dalam tubuh kita ini kita tak besar bila kita menghadap kepada Allah kita yakin aku siap jadi, aku jaga dia dalam hidup aku. Kalau dia kita dah buat amal-amal, kalau kita susun, amal susun tak dapat amal yang benar. Dapat hari ini kita sambung ke 7 pada muka surat 20. Muka surat 20 kita sambung. Ada kata alami kata nak jual, mohon orang nak jual ala kata ni nak jual mau alihkan TBK 254 min Nisa Almira ini ada kata dia mengganggu orang nak jual. Coba tak sebut begini amal sebutnya dia amal yang kita sebutkan daripada yang pertama sampai yang ketujuh hari ni yang ketujuh amal yang ketujuh yang kita nak sebut biar kita buat sebetulnya kita mati ni kita buat amalan ni amalan kita itu ni sentiasa kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni amalan itu juga ia dalam hidup kita ni buat apa dia amalan kita beristighfar ni mudah-mudahan kita sebut untuk dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil kalau kita terbuat dari hidup kita tak sengaja dosa kecil kita bangun kalau kita lakukan dalam hidup kita hanya ada solat kita Allah ini untuk dosa besar kita cerita dulu dalam hidup kita sentiasa buat dosa kecil buat apa maka kita tanya maka kadang-kadang kita terpapar kita berjasa maka terjadi nemo kalau ada kata maka terjadi ada temu niat apa ini tapi
Nak marah kata ini dosa kau, dosa jadi buat sangka kita. Dalam hidup kita ni dosa yang zahir pun kita buat, dosa yang batin pun kita buat. Banyak orang itu dosa batin kan? Dari hidup dia dosa zahir ni yang di kalangan kita boleh berjaya. Aku orang tengok takut ada kok zahir ni. Tapi dosa batin ni kan mahu kita buat dari hidup ni. Bila kita sengaja dia buat, benda apa yang boleh buat dosa ni? Dosa batin yang dia buat ni ialah dia banyak beristighfar. Bila dia istighfar, wukul dosa-dosa dia tadi. Ini salah satu cara Allah ajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita mencuci diri kita. Ada seorang kita buat dosa besar. Dosa besar. Ulama-ulama susah dosa besar ni ada sampai 90 dosa besar. Ada yang tulis dalam kitab sampai 72 dosa besar. Dosa besar atas dunia di sini. Termasuk durhaka pada mak ayah, masuk minum agak, ni dosa besar. Islam nak suruh kita taubat. Meminta ampun kepada Allah. Istighfar dengan taubat ni biar bersama kita lagi. Kerana bila kita ada dosa, kita berdosa dari hidup seseorang. Siapa yang ada dosa, dia menanggung berdosa. Pada diri dia, semua yang ada dosa. Bila ada orang yang ada dosa, dalam hidup dia rasa susah hidup dia. Nak buat pinjaman apa-apa nak duduk orang hak biasa dia duduk dan bermasa lagi pada diri dia. Demikian juga kita bila kita hidup dalam keadaan kita berbuat dosa, lalu kita ditanggung betul. Lalu mana kita bayar betul? Maka kita tanggung taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar ni kena buat sama supaya bila kita mati itu, masa kita mati itu tak ada dosa, tak ada betul pada diri kita. Banyak kita ni buat dosa. Dari hidup kita ni banyak tak ada di kalangan anak cucu Adam ni ia tak buat dosa kecuali dia Nabi. Nabi dan juga Rasul yang ni terjaga. Kullu Adam khata. Rasulullah sebut tiap-tiap anak ada ni sentiasa buat dosa. Khata ada yang buat salah. Wa kullu khata tawwabun. Setiap orang yang buat salah terbaik di kalangan mereka cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati umat dia agar sentiasa bertaubat kepada Allah. Apabila ni kerana pintu taubat ni sentiasa terbuka untuk kita. Apabila hanya menunggu kedatangan hamba yang maha kembali kepada Allah pada jalan agama yang berada daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sebut, "Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughayyir." Pintu taubat ni sentiasa terbuka daripada Allah kepada hamba. Sampai bila pintu taubat ni tertutup. Rasulullah sebut, "Sampai nyawa sampai ke halqah." Bila nyawa sampai di halqah, tutuplah pintu taubat ni. Adalah pintu taubat ni. Kalau kita bila sampai ke di halqah juga, baru dia sebut qala inni tubtu al-an. Lalu juga aku taubat ya Allah. Rasulullah kata jangan kita sampai di pintu halqah ni lah. Kalau nak taubat, kita nak berhubung hati itu, Allah terima lalu taubat. Allah terima lalu taubat. Yang kita tahu balik. Kalau kita tahu apa ni Allah terima apa taubat, iya Allah terima. Dosa mana? Dosa mana? Banyak mana pun dosa kita Allah terima. Selagi mana kita tidak syirik pada Allah, kita terima kita. Dulu kita pernah buat dosa. Ada orang kita kata dulu hamba ustaz pernah zina misalnya. Hamba dulu pernah tinggal raya. Ini dosa besar kan? Hamba dulu pernah curi. Hamba dulu pernah kotor Allah. Hamba dulu pernah buatkan apa itu. Oh, dosa juga. Dosa. Patut kita tanya. Patut hamba tahu. Allah terima pada hamba. Terima. Lama ini Allah terima. Kita tahu dosa kita banyak. Baru enam. Tak kira Allah terima juga. Mulut pun sebut dah sepatut. Sebut dah.
waghfirli dzunubi. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosaku semua yang aku wafat sebelum daripada ya Allah. Jika orang kita ikat ya Allah berdoa, tolong ampunkan dosa-dosaku. Kita ni dalam keadaan subuh, ya Allah aku minta ampun sebelum ya Allah. Minta dulu Allah. Allah terima pada keampunan dia pada kita ni. Allah terima lagi. Dikotong lagi. Macam ada dah. Ada dah masalah kita lagi. Jadi kita kata tengah-tengah maya. Hak tengah maya itu Allah ampun dosa kita. Dulu kita pernah zina, bisa kata Allah ampun dosa kita. Hak zina dengan syarat apa? Dengan syarat menjadi sebut balik. Jangan sebut balik dosa orang membuat dulu. Jangan kita bersahur, jangan kita rasa untuk kita banyak orang. Dulu dah abah ni jenis tak maya, tapi tak maya pun tengok rezeki banyak pun. Jangan kita bersahur, jangan sebutkan cucu kita, jangan sebutkan apa-apa. Allah sahabat kita pernah buat sebelum daripada ini, kita pernah buat dah dosa sebelum daripada ini. Kita sebut pada Allah, ya Allah aku dosa ya Allah. Aku punya hak ini, aku punya hak ini, jadi aku minta ampun denganmu ya Allah. Aku minta ampun denganmu. Allah terima kami dosa. Ya kita minta ampun dengan syarat itulah. Jangan sebut balik. Jangan wakil balik. Kalau kita wakil balik, di hidup mula dosa kita tak pernah buat. Kita dah sahur. Dulu kan curi, telur ayam misalnya. Sahur kita. Tengok curi itu kita bergaya pula lagu mana kita curi, lagu mana kita sahur dulu curi bahagia kita sahur curi bahagia jika mana kita sebut mengadap itu ada lagi dosa. Lagu mana cara kita nak sebut dosa itu kita tak ada. Jangan sampai kita Allah ini baru dia kita minta ampun kepada Allah daripada itu kita tak sebut-sebut. Cuba yang kita sebut ini Allah ya Allah aku pernah dosa, aku pernah buat dosa, aku minta ampun dengan ya Allah. Lalu Allah akan ampunkan sebanyak mana buat dosa yang kita buat dalam hidup kita. Ini hebatnya kita dengan Allah. Penolaknya Allah dengan hamba. Sama kita Rasulullah SAW gambar daripada kita ni. Kita buat salah atas muka bumi. Kita buat salah kami. Sekali je boleh kita sebut Rabbi firli, Tuhanku mengampunkanlah dosa aku ya Allah. Habis segala dosa-dosa kita aku. Kita dengan manusia, kita baik banyak dan kita baik. Baik ni banyak semua. Sekali jadi tinggal tutup baik. Baik kita tutup baik. Bila kita sampai dengan manusia, dengan Allah, Allah dengan kita, wala Allah dari hidup kita semua daripada ini. Tapi dan mulut kita disebut Rabbi firli, Tuhanku ampun dosaku. Tubna ila Allah, aku taubat. Dari hidup saya ni tak pernah berbuat dosa. Yang menyebabkan kita dah minta ampun dengan Allah. Yang menyebabkan diri kita untuk Allah sama. Allah sama. Yang bila kita bawa berdasar benda yang paling teruk dari hidup kita, jadi hati kita ni jadi kuat. Jadi hati kita kita tak ada seluruh kepanggil Tuhan Tuhan. Kita punya hati kita menjaga. Karena setiap kali mana kita buat dosa, nama sebut dosa benar-benar. Sekali kita buat dosa, sekali kita di hati kita. Rasulullah ajar kita. 2 kali kita buat dosa, 2 kali kita. 3 kali kita buat dosa, 3 kali kita di hati. Kalau kita buat semua dosa, lama-lama hati kita dengan benar. Hatta nuktatan sauda. Apa penuh hati mempunyai
Kami saya sadar ini tak betul ke? Tidak. Lama-lama kita tukar hati. Bila punya hati, kita jadi bahaya. Untuk kita nak minta ampun Allah. Kalau kita hati lagi, tak apa lagi. Tapi Bapak peringkat hati. Hati. Masallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyarat. Bapak peringkat Allah. Tegui hati. Tegui hati ini dengan nutup. Allah nutup. Bapak peringkat muka seningan ada. Gapo pengingatan Allah. Hati Bapak peringkat hati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyakan hijarah aw asyaddu qaswa. Kemudian hatimu kotak. Jadi tak nikmat. Baca Quran tak nikmat. Maya tak nikmat. Dengar kuliah tak nikmat. Puncak kuliah hati yang tidak. Islam yang semua bila kita ni taubat jadi lembut. Hati kita ni jadi lembut sama. Dia jadi mudah dengan ngajar sebab bangun perasaan dari diri kita. Bangun haji malam berasa nikmat kata diri kita. Kita ni bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kita jadi rasa syukur dari hidup kita. Bila nak buat benda yang dilanggar oleh Allah, kita rasa pasti takut kita. Kenapa? Hati kita lembut. Hati yang lembut ni kesal daripada mana? Kesal daripada kami taubat sepanjang masa dari hidup. Kita boleh tengok kita berapa kali kita mengajar nitik memang. Berapa kali dalam hidup kita ni kita boleh bangun haji malam sembah pada atas tikas jadah tu. Dan kita sembah pada atas tikas jadah tu. Tuyuk semangat besar. Basuh dan itu. Basuh tempat sujud. Berapa kali dalam hidup ni. Kami tak pernah sekali habut. Tanda hati kita ni. Makna ini. Dalam baca Quran pun tak mengitik mata. Dengar orang mengajar pun tak ada dalam hidup. Kemudian bangun mengaji pun malam. Nak derma pun tak ada perasaan. Tak ada kalian. Hati menuntutkan lagi. Islam dia nak suruh bila kita sentiasa taubat ini lembut. Ini cara yang dibaca Rasulullah kata dia hati menuntut lembut. Bila hati lembut menyebabkan waktu ini untuk terjaga bersama. Hati untuk terjaga bersama. Boleh berkata mana mati dan mana mati. Dekatnya. Mereka mari tak dapat dah. Kita senyum nanti. Apa dah? Apa? Hanya kita tahu. Aku ini mengenai kepada Allah ni. Hanya hati kita lembut. Mari mana ada lembutnya hati ini? Punca daripada dia disebut dengan kita ni taubat. Setiap hari lagi. Sampai bila Allah buka pintu taubat ni? Malam luar lir. Rasulullah kata siapa roh siapa di hati. Bila roh siapa di hati kau, semua sebutlah ini kebetulan aku taubat dan ya Allah. Allah tak terima lagi. Walau kita tahu betul ini lagi banyak malu dan sajiat. Tidak banyak taubat. Orang yang hidup dia buat benda-benda yang buruk dalam hidup dia. Buat benda-benda yang buruk dalam hidup dia ni. Walau ini kebetulan. Tiba-tiba waktu mana dia buat benda yang buruk dalam hidup dia ni. Tiba-tiba mungkin dia sibuk. Aku taubat sekali. Aku taubat sekali ya Allah. Sedangkan di waktu itu Allah Subhanahu wa taala tak terima. Taubat dia disebut dengan orang yang hidup dia sentiasa buat dosa. Tak nak mati pada diri dia. Ini ramai di kalangan kita ni kena benda-benda ini puncak. Dan hidup dia tak bersiap untuk nak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa jadi hidup dalam keadaan sentiasa beristighfar. Ingat mulut kita ni. Mulut kita ni sentiasa istighfar. Istighfar tu maksudnya kita ni sebut sama. Astagfirullah. Mulut kita sebut ini. Nescaya Rasulullah kata, man lazima istighfar. Siapa-siapa yang dia membiasakan hidup dia istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja.
akan jadi kepada diri dia. Setiap dia rasa susah itu ada dalam penyelesaian dalam hidup ini. Ini Rasulullah SAW sebagainya. Min kulli hamlin, setiap benda dia mikir dalam hidup dia ni, benda-benda yang susah pada diri dia tu, makhraja Allah jadikan pada diri dia tersebut, dia disebut dengan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamlin faraja. Setiap benda yang dia rasa berat dalam hidup dia, semua ada dalam penyelesaian yang Allah jadikan pada diri. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah jadikan setiap benda yang panjang sempit, dhaiqin makhraja. Allah jadikan daripada setiap benda yang susah dalam hidup dia, ada dalam penyelesaian. Punca mula dia sebut dalam hidup dia, dia sentiasa sebut kepada dia. Dia sebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebut sama. Rasulullah kata 2-3 benda menguji daripada hidupmu sentiasa dalam keadaan yang istighfar pada diri kamu. Siapa-siapa yang dia sentiasa istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dalam hidup dia setiap benda yang susah-susah, semuanya jadi ada dalam penyelesaian. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Allah jadikan daripada setiap benda yang dalam hidup dia, benda yang menyempitkan ada. Dalam hidup kita ni ada kan benda-benda kadang-kadang manusia baik ada, manusia dalam hidup kita. Tapi jadi berat dalam hidup kita ni, jadi tak boleh nak fikir, tak boleh nak mikir kita selalu. Allah kata Rasulullah kata istighfar. Istighfar banyak istighfar dalam hidup yang dibakar. Sudahlah jalan penyelesaian. Kadang-kadang kita cari bagai dalam hidup kita, cari bagai hidup, bagai hidup. Kita nak balik mana? Pada kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahu ni cari tak jumpa. Istighfar lagi. Banyak, ini Allah jadikan kita. Siapa sebut ni? Rasulullah sebut. Rasulullah kata, bila lagi kita nak jadi susah dari hidup kita, bila lagi kita nak dari hidup kita dekat-dekat mati, bila dekat-dekat mati itu, pada kita ni Allah jadikan pada kita ni semakin semakin sempit. Diri kita ni jadi kosong karena mati, nyawa tak lepas. Lalu mana nak suruh masa tu jadi sini, jadi mudah. Dan kita nak ada dekat kita disimpan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Topik mulai astagfirullahaladzim. Jadi kemaluan, walaupun apa ada di kita ni? Yang kita Rasulullah janji, Rasulullah sebut, waradakahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kamu, hak terus dalam hidup. Siapa-siapa dalam hidup dia banyak mulut dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau mulut dia astagfirullah, dia akan mari rezeki hak dia terus dalam hidup ini. Ini bagus. Kerana dia ni orang yang daripada dosa. Cuci sama. Tiap-tiap hari kita cuci. Cuci diri kita ni. Nombor rezeki. Mudah. Rezeki hak kita terus dalam hidup kita. Allahu Akbar. Hamba ini lah. Pengamnya hamba dalam hidup. Tidaklah mudah. Hamba besar dari hidup hamba ni. Dengan ayah tak ada. Hidup kecil. Pengamnya hamba. Lepas mengaji pula. Tidak kata mudah ke. Duduk sekali nampak jaga. Allah yang kata dunia. Hamba duduk. Tak mudah. Tak mudah juga. Tak boleh nanti. Allah yang kata dunia tak mudah. Sampai kita ni anak jaga dia. Yang bilang kita. Tak mudah. Hamba nak sebut. Duduk dengan dia. Dengan cara hidup dia. Tak mudah. Dengan dia sampai masjid. Tak mudah. Tapi yang jadi mudah cara dia. Tangan istighfar. Istighfar ni jadi mudah. Mudah. Dan hidup. Di mana kita sobat. Di ngaji itu. Boleh nak jawab. Besok kita boleh jawab. Mudah kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia mudah. Nanti ni. Kau dengar. Kau nampak nak jawab. Nak jawab besok tu jadi mudah.
dari hidup. Mikir, jemaah dia bayar, apa cerita sih. Susah, anak dia susah. Tak buka sekolah. Aku dah buka tujuan anak yatim, anak yatim ni buat sekolah, sekolah taklis. Tiap-tiap bulan aku perlu lebih kurang 400 ribu. Nak tanggung ni anak-anak hok ngaji. Tapi tak pernah tahu lebih. Tak pernah tahu dah. Anak-anak dia menghafal Quran, dia belajar. Allah. Wih, daripada mana punya istighfar? Kamu nak kongsi ni nak sebut. Dan hidup mereka ni mudah. Hidup dulu susah. Semuanya susah. Sebab kita ni anak yatim. Besar-besar tu susah tu. Kemudian pernah susah. Orang getah ni. Aku pernah bunyi lagi. Bawa getah ni. Pikul getah. Jatuh dari gaul. Ini getah-getah. Susah. Heket naik hati. Nak jual. Susah. Hidup pasal madan. Jual madan. Kamu benar tak? Nak bayar nak susah. Nanti jadi mudah ni ke mana? Ni. Rasulullah sebut. Istighfar. Mudah-mudahnya tinggal istighfar. Kalau takutnya kita ganti istighfar. Ganti istighfar tu hari mudah. Tak kalau kita nanti seesok dengan istighfar kita mudah jadi mudah. Jadi mudah tahu ya. Ada dosa-dosa kita buat. Benar daripada kerana mudah kita ni tak berhenti. Daripada minta apa. Semuanya masuk dalam hidup kita. Ini cara dalam hidup kita. Ini orang sebut. Mari kita di khusus jadi jutawan. Orang sebut. Mari kita untuk nak jadi kaya. Bagaimana nak jadi kaya? Kita kata asal di khusus kita. Mari media ilmu ni. Pagi-pagi jemaah ni sini. Mari di sini kan. Sebutkan dia istighfar banyak. Astagfirullah. Belajar daripada siapa? Belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Ni nak sebut pada orang yang jadi jutawan. Salah-salah kita jumpa lah. Dengan yang disebut dengan apa yang orang nak ajar kita jadi jutawan. Nabi Muhammad ajar pada dia. Kalau mu nak jadi kaya, mu banyak istighfar. Kalau mu nak suruh jadi mudah, matimu banyak istighfar. Kalau mu nak suruh mudah untuk menghadap depan Raja Esa, mudah-mudahan untuk jadi bukti. Astagfirullahaladzim. Dia pegang aku. Dia pegang tobe mata. Titik mata sak minyak. Banyaknya dosa yang aku buat dalam hidup aku sebelum daripada. Ini menunjuk kepada kita ni Allah akan jadi saya dengan orang yang hidup dia sama. Minta kepada Allah. Ya Allah, minta apa nak. Mula kita sebut tubna ila Allah wa rajana ila Allah. Mula kita disebut sama. Astagfirullahaladzim. Bila kita sebut kita kan Oban nikmat ya Allah jaga untuk orang yang hidup dalam keadaan mudah dia sentiasa beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita di sini. Imam Al-Auza'i pernah ditanya, bagaimana cara nak beristighfar? Imam Al-Auza'i ditanya. Ada kita melihatnya contoh nama Al-Auza'i ini di antara orang yang saleh. Jadi orang Melayu kita letak nama Auza'i. Kita letak nama anak jatah kita. Dia anak cucu kita ni orang saleh. Salah satu orang saleh kat dunia ni nama dia Imam Al-Auza'i. Atau saya letak nama Imam tu. Takut tak dia tu imam anak dia. Letak nama Al-Auza'i. Muhammad Al-Auza'i. Orang yang di antara nama dia Ismail. Dia pernah ditanya, anak murid dia tanya, bagaimana cara kita nak beristighfar? Dia jawab, mudah ya. Mu sebut ini, astagfirullah. Bila mu sebut itu tu, aku minta ampun pada Allah. Ampun. Ada satu peristiwa tak berlaku. Aku nak cerita tak berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sekali dia tawaf di Baitul. Bila Rasulullah tawaf tu, aku nak cerita pemburuhnya Allah. Dia tengah tawaf tu ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu
Bila tawaf ke mulut dia sebut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Rasulullah dia dekat dengan dia. Dia dekat dengan dia. Dia sebut ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim. Rasulullah sebut. Dia dengar. Dia dengar. Rasulullah sebut sekali. Ya, dia sebut lagi ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim. Rasulullah sebut juga. Ya, dia punya lagi ya Karim. Rasulullah sebut ya Karim. Terus sekali. Dia tak kenal Rasulullah ni. Dia tak kenal Rasulullah. Ya, Rasulullah dengar dia sebut ya Karim. Dia tahu. Dia di sana, tak sudah Bila orang mengikut sebut ya Karim, dia sebut ya Karim, ya Karim. Dia pun berhenti. Dia berhenti di kunci dekat bait Allah. Dia tidak berhenti rehat. Rasulullah yang dia berhenti, Rasulullah pun berhenti juga. Tapi dia berehat juga. Bila Rasulullah berehat begitu, dia pun tengok. Dia tanya, Mung siapa? Dia kata aku ni, kalau tak fikir mu ni semak, mu ni nampak kemak, nampak handsome, lama dah aku cerita kerana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kira yang begitu ke Rasulullah. Kat Rasulullah kata, mungkin kau siapa Rasulullah? Muhammad maksud aku kenal. Aku tak kenal. Siapa yang ada riwayat dia ni Nabi. Dia ni Rasulullah. Aku beriman dengan apa dia sebut. Orang ada riwayat ni, orang yang sebut dia ni Nabi, Rasul. Aku tak kenal betul. Rasulullah kat sini. Rasulullah sini. Kau mengatakan Nabi Muhammad aku. Kamu dah Rasulullah. Aku bila sebut Rasulullah tu dekat dia kecil. Kecil dia tu. Kita tanya Rasulullah Rasulullah. Cium tanya Rasulullah tu. Pada dia cium tu dapat dekat kaki Rasul. Nak sujud kaki Rasul. Kumpul dia. Dia bayar. Dia kata kalau tidak umum ni orang yang semua tampan, pemak, mesti lama dah pun nanti ke Rasul. Tangan dia nak sebut dia bab Rasulullah macam nak ngejek dia. Dia sebut Rasulullah ngejek dia dan dia sebut ya kali. Tiba-tiba Rasulullah sebut aku ni Nabi, aku ni Rasul. Dia tu orang sepo salah cium tangan Rasulullah tu belum nak sujud kaki Rasul. Tak Rasulullah dah. Jangan Rasulullah. Jangan sujud. Rasulullah sebut jangan sujud. Kalau dah ada orang boleh sujud di kaki orang, nama dah suruh setiap isteri sujud di kaki suami. Rasulullah sebut begini. Kalau ada orang yang boleh sujud di kaki orang, nama dah kata suruh seorang isteri sujudlah di kaki suami. Tapi tak boleh sujud. Rasulullah kata jangan sujud. Walaupun aku jangan sujud. Rasulullah sebut kat dia disebut, ya Rasulullah, aku ni banyak dosa ya Rasulullah. Banyak dosa yang aku buat. Nah, dia menyebabkan aku semakin dengan Rasulullah. Mula aku ni minta dengan Tuhan. Dia kali dia sebut. Tiba-tiba Rasulullah ikut dengar dia. Tunggu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tunggu tu. Malaikat Jibril layaklah dia ke Rasulullah. Layaklah ke hamba ni. Allah suruh layak dia. Setiap amalan yang dibuat oleh setiap hamba ni akan dihitung oleh Allah di pada mahsyar. Allah akan hitung dan Allah akan hisab amalan baik dan buruk manusia yang dibuat di atas dunia di sini. Rasulullah pun bila mereka diberi itu, Rasulullah pun bayar. Allah suruh takdir mereka diberi turun, mereka diberi bayar aku, bayar kamu. Sungguhnya Allah bagi tahu setiap amalan manusia ini akan dihitung di akal Allah Sesa. Yang baik, yang buruk di hadapan Allah. Ya dengan Rasulullah betul ke Allah akan hitung lagi amalan manusia ini. Rasulullah kata dia, Allah akan hitung lagi amalan yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah dia punya kan Rasulullah layak ke Allah. Kalaulah dia hitung setiap amalan aku akan hitung balik. Ya Allah Subhanahu wa taala pada aku yang hitung balik. Dia sebut kepada Rasulullah dia kata kalaulah Allah hisab amalan aku akan hisab balik Allah di akhirat. Jadi Rasulullah mula hisab
Rasulullah tanya, "Kau hisap lagu mana?" Tapi Allah hisap. Ya, dia jawab, "Kalaulah Allah hisap semua kesalahan-kesalahanku ya Rasulullah, aku akan hisap balik Allah sebanyak mana keampunan Allah untuk dia." Ini sebut patut dia kata, "Ya Rasulullah, wayak ke Allah. Setiap kali mana Allah hitung marah aku dan hidup Allah hitung mana aku dah marah, mana aku dah bersalah dan hidup aku akan hitung segala kemaafan Allah untuk dia." Ya Rasulullah, dia sebut kepada Rasulullah, "Wayak ke Allah, wayak ke Allah. Kalaulah Allah hisab amalan aku, hitung segala kesilapan yang aku buat, segala kemarahan aku, segala benda yang salah aku buat atas dunia, aku akan hitung segala kemaafan Allah untuk dia." Rasulullah sebut Allah kecil Rasulullah. Dia berjawab gitu rupa-rupa. Dia jawab gitu tu. Lalu doa minta tunggu. Malaikat Jibril sebut, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia. Pokok dia buat selama sebelum daripada ni, dan Allah jadikan dia di antara penamai kamu dari syurga Allah SWT." Sebut dengan gitu dekat pada ayat tadi. Rasulullah sebut dia malaikat Jibril dulu bayat aku. Allah suruh bayat. Allah ampun dah dosa-dosa. Bila mukmin sekata minta dengan Allah, minta dengan Allah tu, sampai peringkat Allah akan hitung lagi dah amalan-amalan dan muat jadi pendengar pada dia tu, dia adalah syurga Allah SWT. Dia perlu Rasulullah cium Rasulullah, kita bangun tinggal Rasulullah SAW. Orang kampung tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Tapi oleh kerana dia faham terhadap apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, sampai mereka mati dari hidup dia. Ini kita minta apa sama orang. Kita minta apa sama orang. Kita di sini jadi sombong. Ada dosa gitu. Ada nak sebut Rabbi firli ayah. Kita ni nak sebut Allah maghfirli ayah, ataupun kita nak sebut tubna ila Allah ayah. Yang menyebabkan hati kita ni jadi kelak semua. Ayah nak bangun tahajud malam, nak buat amal ibadah lain malam, menjaga dia hati kita ni kelak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sebuah hadis kursi. Dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia benar Adam. Allah sebut, "Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani." Mu ni semua doa padaku, mu ni semua doa harapkan. Allah sebut ni dalam hadis kursi, "Innaka ma da'awtani wa rajawtani wa qartu laka ala ma kana minka wa la ubani." Bila mu ada begitu dalam hidupmu, semua doa aku, minta ampun dengan aku, mu semua doa aku ni ampun dosa-dosa, wa qartu laka, aku ampun segala dosa-dosa. Ada makan di atas apa yang pernah membuat sebelum daripada siapa tadi makan siapa tadi min kawala ubali banyak pun dosa aku tak jaga. Allah SWT, aku tak peduli banyak buat salah aku. Bila aku sebut Allahumma qbilli, ya Allah tolong ampun dosa aku, ya Allah ampun segala dosa-dosa itu. Kan dosa-dosa mu sebut dia aja lah. Untuk kita ni sebut, ya Allah ampun sungguhlah dosa aku ni, ya Allah. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Allah kata muat dosa yang mana. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Walau aku berani. Dosa yang buat banyak pun aku tak percaya. Dia punya Adam. Maksud tak percaya kepada dia. Aku tak percaya segala dosa banyak-banyak pun aku tak. Masalah, mungkinlah dosa banyak-banyak. Dosa bagaimana? Mu pernah bunuh orang, mu pernah buat dosa zina, mu pernah judi, mu pernah tingkah mayat, mu pernah buka awal. Dosa umur belum buat sebenarnya daripada banyak-banyak. Aku ampun lakso. Aku tak berani langsung terhadap apa yang membuat sebelum daripada ini. Sampai aku tutup, tak ada dah dosa-dosa itu. Ini cara Allah SWT sebut itu.
Ya bani Adam, yang cucu Adam, lau balagat junubaka analisa. Apabila dosamu ini penuh sampai langit. Tidak dosa ni dapat langit dosamu. Tiba-tiba sunnas al-qatan. Tiba-tiba musuh sekali je. Astagfirullahaladzim. Musuh sekali je. Astagfirullahaladzim. Wafartu laka wala ubali. Aku habiskan semua dosa-dosa untuk ampunkan kau. Aku tak dolilah mana-mana pun pernah buatkan. Allah okey dah. Okey. Kita ni kan, kalau kita buat dosa dengan Allah. Okey kita, okey. Buat salah ke orang rumah kita kan. Tadi dah salah. Salah mesej. Ataupun salah mimpi. Mimpi yang salah mimpi. Bukan ngaji apa. Mimpi. Oh, udah tu. Oh, mimpi nak nikah orang lagi. Dia udah lagi. Ada salah mimpi. Bukan ngaji apa. Dia udah tu tak habis-habis. Dosa. Kalau orang rumah kita sadar sekali kan. Kita buat balik ikan. Ikan tu buruk sekali. Kita jatuh. Apa dia? Yang dia ulang kau ikan buruk tu. Dia awal nikah. Rapat kan dia tak boleh tidak. Dia ulang lagi. Tak ngerti nak beli. Orang tua nak beli ikan buruk. Dia ulang lagi. Ni dengan orang. Ni dengan orang. Tapi Allah kata. Mana-mana pada setelah membuat. Tiba-tiba jika musuh astagfirullahaladzim. Ada. Segala dosa membuat itu. Aku tak ambil tiga belakang. Tutup buku, tutup air. Mengajikan. Ada. Ini kami dia dah mutawak berlaku. Istighfar begitu. Sunnah al-Qur'ani. Wafartulah. Wala ubani. Anda tak cara. Kau dosa-dosa orang. Maknanya aku tutup. Jangan buka. Jangan buka balik. Macam mana? Agak mana nak buka ni? Orang kita sentiasa buat ni. Dia disebut balik dosa. Dan dia sebut dah. Bila kita pernah buat dosa, lepas pada tu kita minta ampun. Ya Allah, boleh dosa aku ya Allah. Tidak tak buat dah. Aneh dah dari kita. Pasti buat dah ya. Dari tak sebut dah. Jangan disebut lagi. Mulut kita minta ampun ya Allah, minta ampun ya. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Allah ampun dosa-dosa. Ya punya Adam, ya anak cucu Adam. Ini Allah panggil lagi. Innaka law ataitani bi qurabil ard khataya. Thumma laqitani la tushrik syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya anak cucu Adam. Kalau kalian mengenai aku di atas muka bumi ini, seluruh muka bumi ini penuh dengan dosa-dosa. Tapi ada saja yang tak buat. Apa dia? La tusyrik bi syai'an. Tak syirik pada aku walaupun sikit. Dosa ni jangan tak buat. Dosa lain tu gapo mau tak buat. Membuatlah. Tapi mun tak buat, mun tak ada ini jangan syirik. Jangan syirik. Syirik ni tak boleh. Cahaya selain daripada apa? Ambo dah suruh samalah. Syirik yang terakhir kita ni di dalam hidup kita ni antara syirik yang terakhir di kalangan kita ni ialah kita percaya kepada liberal, percaya kepada sekular, jangan percaya. Percaya kepada nasionalis, jangan percaya. Jangan syirik pada Allah. Semua ni tak boleh tolong kita. Liberal tak boleh tolong kita. Nasionalis tak boleh tolong kita. Sekularis tak boleh tolong kita. Ini syirik. Siapa yang terlibat dengan pegangan ini, dia bersyirik pada Allah. Menjadi syirik pada Allah. Dalam hidup ini timur Islam. Selain daripada Islam jangan timur. Ingat ayat Quran ini. Hamba bersadah ni. Tulis. Besar dalam rumah kita. Tulis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biar mati kecuali saat mana mati itu betul-betul. Itu yang kita pernah sebut. Pada keluarga kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biar kita mati itu betul-betul saat mana kita mati itu mulut kita jinak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan syirik dah pada Allah.
Panjang hidup ni muat dosa apa muat buat? Zina, minum alkohol, judi, menipu, buat khianat, mungkap dosa penuh. Tapi muat buat syirik pada aku ya. La ataituka bi qarabiha maghfiratan. Rasulullah sebut dalam hadis kursi ini, memari kepada aku tu, jika mana memari kepada aku tu, mudah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika mana memari dengan aku tu, semua dosa-dosa yang sudah daripada yang hapus. Allah, pemurahnya Allah. Rasulullah kita ni, jangan menghadap kepada Allah dalam keadaan kita berbeza. Dalam hadis ini disebut 3 sebab untuk kita dapat ampunan Allah SWT. Yang pertama, doa dengan penuh pengharapan. Doa tu, lain doa tu minta sungguh-sungguh dengan Allah. Lain doa ni jangan doa sambil lewat. Jangan doa bila-bila gitu. Bila-bila tu pulang dan baca doa. Bila-bila tu main lisan baca doa. Jangan. Bila doa tu minta sungguh dengan doa. Kalau kita tengok orang Arab doa, kita tengok siapa tangan dia maka doa tu sepuk ni kita tengok dia doa tu okey cucu baik maka ni orang Arab. Kalau kita kasih cara demo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa kat kolam tangan tu lama-lama tegak tangan Rasulullah tu. Ni, tolong dengan jubah ni. Nampak ni tiap putih Rasulullah SAW. Aisyah kata kalau aku doa dengan Rasulullah kan, aku tengok Rasulullah doa tu, orang tegak, kapak-kapak ni, tegak tangan Rasulullah tu naik ke kapak. Kita doa orang tutup. Namun itu ini. Nanti apa namanya? Mula kalau tutup. Mana orang kita baca doa ni, tapak tangan tak pohon. Tangan tak pohon. Nak ayat ke Allah, ya Allah, mau nak terima, tak saya terima. Senang doa ni. Mana orang kita doa? Nabi doakan ni. Pohon tu dia beragak saja. Supaya kita minta dengan Allah. Bila kita tengok orang minta datang, tangan dia tu ada orang. Kita dengan Tuhan ni. Biarkanlah sikit. Kita dengan Allah biarkanlah. Sama ada sama dengan itu. Sama dengan itu ni. Ada kamu. Ada kamu. Nak buka pemulih. Nak tutup pemulih. Dua-dua cara Rasulullah. Baca doa. Dan doa mesti. Cuma aku tak jumpa lagi Rasulullah tak tanya tak pokok. Ajaran tak tanya tak pokok. Tapi jumpa orang lain kita je. Kaji ni untuk tanya, malah menolak. Sudah tanya tu minta, ya Allah, buku dong. Bantu dan dia. Percaya kita doa. Yang kedua, beristighfar, itu memohon pengampunan pada. Aculah, ajar pada kita disebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mulut kita sebut kemudian. Setengah-setengah orang tu dia buat lagi nak suruh mandi hati dia. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia ni ula sampai mati. Perasaan Allah rasa dia. Mulut dia tu disebut Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita barang malam-malam kan? Malam-malam tu kita tu dalam rumah kita. Sebut kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Mesti kita dengar. Anak kita sama gitu. Orang rumah kita ni kita duduk
baca doa, minta dengan Allah, minta dengan Allah, minta ampun. Berai ampun. Apa? Karena ikhlasnya dada kita ni, Pak. Ini benar tu. Buatlah kat mana pun, asal kita nak mengaji. Adalah hidup kita ni biar sungguh ya Allah, aku ni betul ya Allah. Aku ni ada dosa ya Allah. Aku tak sin menghadap depan ya Allah. Dalam keadaan aku ni ada dosa sungguh dengan dia. Ini biar kita sungguh-sungguh. Ya Allah, aku dah dosaku ya Allah. Tak ada dah. Sampai mulut kita ni sebut macam Rabbi Atul Adawiyah sebut. Ilahi lastu lil firdausi ahad wala aqwa 'ala an-nari fahabli taubatan wa tujunubi fa innaka Allahul dzambil. Aku ilahi lastu lil firdausi ahad. Kalau aku tengok diri aku ni, tak layak aku masuk dalam syurga punya. Tapi wala aqwa 'ala an-nari, aku tak mampu ya Allah nak masuk dalam neraka ya Allah. Fahabli taubatan, tolong tahdir aku. Waqfir dhunubi, tulang dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Mudah yang boleh mengampunkan segala dosa-dosa besar yang aku lakukan dalam hidup aku. Ini mulut kita dia jadi. Kain kita minta ampun kepada Allah begitu sungguh-sungguh dengan Allah SWT. Dua, yang tiga, cubalah kita merealisasikan tauhid dan memurnikan daripada berbagai-bagai bentuk syirik. Maksudnya, jangan ada cenih dalam hati kita tak percaya terus. Percaya tak? Percaya selain daripada Allah. Angin. Dan hidup kita ni, sentiasa kita ni raditu billahi rabban. Kudimu Tuhan aku dalam hidup aku. Jangan percaya selain daripada dia bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup kita ni, saya Nabi dah. Siapa turun Nabi ni? Para alim ulama. Pelik orang kita kan. Kau ni orang alim, ni orang jahil tuki. Dia pilih jahil tuki lagi pada orang. Di negara kita ni bukan panduan saja. Kemudian ni pula turun orang alim. Dia pilih bukan panduan lagi sendiri. Tak ada nak mikir. Tak ada nak mikir. Dari hidup kita. Kita ni lah ke mana? Dari hidup. Kok ni, orang alim ni sadar lagi. Sadar lagi. Orang kita ni. Padahal dia tu duk mengajar lagi, duk koyak lagi, lama dah duk mengajar. Orang alim. Nak semuanya. Tenang. Warak dia, dengan hidup dia, cara hidup dia. Kok ni, hari background hidup dia teruk menantu. Dari hidup. Cari lagi kau ni. Tak nak mikir. Apa yang terjadi? Kerana kita dalam hati itu nak lagi ke dunia. Nak lagi. Ke dunia itu soal lagi. Dibanding dengan disebut pada Nabi-Nabi dari Allah Akbar. Kita boleh tengok di stadium kan. Pagi, penyanyi-penyanyi artis-artis. Kok pagi nak masuk stadium tu kena bayar RM800 saja. Tiket hok ada murah. 200 atau 300. Tiket paling murah. Tu pun duk mesum ujung sekali dalam stadium. Bukan ada dapat pun. Beratur je pukul 8 pagi lagi beratur dah di stadium. Nak menyanyi pukul 9 malam. Yang menyanyi pukul 9 malam. Ni, majlis ilmu. Apa tentu dah. Boleh rahmat Allah. Boleh. Ampun ya Allah. Tak ada orang yang beratur. Mari masa mana ada sama kursi kotor. Maknanya boleh kita duduk mana. Kita tak boleh fikir. Manusia. Ni gangguan. Tak nak fikir itu. Tak boleh pilih mana juga. Ada dua dah pilihan dari itu. So pilih fa'ala fujurha wa taqwa. Aku tunjuk jalan kamu ni dua jalan. So jalan molek, so jalan dulu. So jalan hidup. Boleh pilih diri dah jalan hidup. Tu pun pilih waktu buruk lagi. Jalan hidup. Tak ada nak fikir jalan hidup. Kerana apa? Ni gangguan yang disebut dengan syirik pada Allah SWT. Buat benda bid'ah dan juga kemaksiatan. Hadis di atas juga
menunjukkan luar kepada Allah SWT. Ada pengampunan, kebaikan dan anugerah yang banyak di sisi Allah SWT. Ingatlah kita akan firman Allah Taala dalam surah Nuh dan sifat Allah suka memaafkan manusia. Allah ampunkan dosa manusia. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebut wahai pada mereka wahai Muhammad, mohonlah keampunan pada Allah, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa. Faqul tastaghfiru rabbakum. Sebut wahai Muhammad, banyak kaum dulu, banyak mereka tu minta ampun sama dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Innahu kana ghaffara. Bila meminta ampun dengan Allah, banyak-banyak pun dosa-dosa membuat, nescaya Allah akan ampun segala dosa-dosa yang akan. Yang bercerita kat rumah Allah, ada seorang hamba Allah juga zaman Nabi. Mari ini muka berkelah muka, masa yang muka mari muda-muda, marinya titik air mata. Mari dekat Rasulullah. Rasulullah-nya dia. Rasulullah dia tapi dia ada Rasulullah tanya dia. Tak kuat Rasulullah tanya. Aku ni mari depan Rasulullah, banyak belajar dosa aku. Banyak dosa ni. Rasulullah tanya. Banyak dosa ni. Banyak dosa. Di antara langit dan bumi, ini dosa. Apa dosa aku tak tahu. Aku buat dakwa Rasul. Dia sebut pada Rasul. Kan Rasulullah tanya dia, Patu aku minta ampun kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Patu Rasulullah tanya. Aku nak tanya Rasulullah, agar aku minta ampun Allah ampun dosa. Rasulullah jawab tadi, ya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Dia membuat banyak-banyak per Allah. Mudah jawab. Tapi masalahnya Rasulullah, lepas pada aku minta ampun Allah, aku buat balik. Aku buat mula dosa-dosa tu. Aku buat balik. Atau Rasulullah tanya balik. Aku minta ampun pula pada Allah. Aku minta ampun pula pada Allah. Allah ampun dosa aku tidak tersebut. Rasulullah jawab, ya. Allah ampun dosa. Dua kali. Yang dia kata Rasulullah, masa ada lepas pada tu aku buat lagi dosa tu. Aku buat pula dosa yang sama tu. Aku dah lagi Rasulullah tanya balik. Patu aku minta ampun pula. Aku minta ampun pula dengan Allah. Dan ada dosa aku buat. Allah terima dah. Maka ampunnya terhadap dosa aku ni ya Rasulullah kata Allah ampun dosa-dosa. Allah ampun dosa-dosa. Dia pada dia. Sabar bila ya Rasulullah. Allah ampun dosa aku. Kalau Allah ampun aku buat balik. Kemudian aku minta balik. Bantu aku buat balik. Bantu aku minta pulang. Bantu aku dia balik. Sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila Allah ampun dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, siapalah berputus asa dalam meminta ampun kepada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam memberi ampunan untuk diri. Dia dengar dah itu punya air mata dia. Allah disebut. Pengurusnya Allah ini. Dengan syarat jangan berhenti minta ampun. Apa nak suruh pagi ni, nak suruh orang besut ni, orang jetih ni, jangan berhenti minta ampun kepada Allah. Maksudnya apa? Kita ni buat salah tak? Dia buat salah. Tak ada orang tak buat salah. Tapi kita ni, di antara benda kita buat salah, minta ampun kepada Allah. Minta ampun dosa. Jangan berhenti. Rapat tak rapat dia. Rapat di mana kita nak mati tu. Apa dah mereka mencari nama kita tu. Mula kita disebut Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, aku ni akan terlihat dia. Tolonglah aku dosa aku. Mula kita sentiasa sebut Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku ni akan terlihat dia. Tolonglah aku dosa aku ni Allah. Ada hidup kita tak sama.
Minta dengan Allah ni. Sampai dia. Sampai dapat kita ngajak. Allah kampung. Allah kampung. Jadi kalau kita ngajak depan saja dosa-dosa. Ya kita ngajak depan. Bang itu Allah sudah di mana? Ada seorang yang hamba Allah. Allah mencinta dia di sini. Dia bang itu. Kita tengok pahala dia bunuh. Pahala. Bila bang dia untuk mereka. Bagaimana pahala banyak di semua ini? Bunuh. Pahala itu. Bagaimana ni? Mereka jawab. Inilah daripada doa-doa ini. So Allah tak mustajab di dunia. Tapi Allah mustajab di akhirat. Mudah doa sama kan? Jadi hari dia doa. Jalan doa. Nak akan doa. Kita di mana pun doa. Boleh kita tak mesti doa. Tapi kita tak dapat Allah mustajab di dunia. Rupa-rupanya Allah mustajab di akhirat. Maka di akhirat tengok bunuh pahala-pahala. Allah hidup mereka. Kalau kita juga mereka boleh dapat. Kalau banyak Tuhan. Jangan ilmu segala doa-doa kuasa dunia. Biar doa-doa semua diterima di akhirat. Padahal dia sampai ke akhirat itu. Tapi nak semuanya, hidup kita ni dengan mesti. Minta sama itu. Minta kepada kita akan dosa. Minta kepada minta biar banyak pahala-pahala kita di akhirat. Jangan mesti. Jadi kita doa Allah. Allah Ta'ala berfirman lagi. Kali ini Allah mengajak para hamba-hambanya yang beriman akan segera bertaubat dengan taubat dan masuk. Ini ayat ini. Ini Allah sebut. Kembali kepada Allah dengan sesungguh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah panggil kita ni. Hei orang yang beriman pada Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah dengan taubat yang sebenar-benar dari itu. Taubatmu itu biar taubat nasuha. Allah sebut. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dengan taubat itu menyebabkan Allah hapus segala dosa-dosa yang pernah membuat benda yang tak baik sebelum daripada itu. Ini kelebihan bila taubat nasuha. Taubat nasuha ni kita tanya lalu mana taubat nasuha? Taubat yang kita tak buat semula. Tak buat dah. Taubat sungguh-sungguh. Jangan kita taubat tu bila-bila kita ya Allah. Mu nak terima. Tak terima sudah. Jangan gitu. Minta dengan Allah ni. Ya Allah, mu tolong ampunlah dosa aku. Segala dosa besar, segala dosa kecil ya Allah. Jangan kita ni taubat kita ni bila-bila. Ya Allah, mu nak kalau boleh kat masuk dari syurga kat aku nak masuk ya Allah. Tapi kalau tak boleh kat nak buat ke mana ni? Ni dipanggil tak sungguh. Jangan tak sungguh. Orang tanya dia nak masuk syurga ke? Nak. Kalau tak boleh, kalau tak boleh kat nak buat ke mana ni? Terima lah. Jangan. Kita dengan Tuhan ni. Kalau tak boleh. Nak kena boleh juga. Tak boleh, nak kena boleh juga. Maknanya kita sungguh. Dia panggil, ni taubat nasuha. Kalau kita katakan, bila kita minta dengan Allah, ya Allah, ampunlah dosa aku. Tiba-tiba kita mari, syaitan mari. Allah tak terima. Allah tak terima taubat gitu. Tak, kata Allah terima. Tak, Allah terima. Setiap kali mana kita minta ampunan Allah, wajib Allah akan terima. Keampunan Allah SWT untuk diri kita. Ini dipanggil taubat nasuha. Benda apa dia? Bila kamu taubat nasuha ni, yang pertama tak ada dosa-dosa lepas tu habis. Jak kita tanya, kalau Allah dah hapus dosa-dosa kita buat dulu, dah tak ada dah. Di akhirat seksa Allah tunjuk mula dah. Tak ada. Allah tak tunjuk. Tak tunjuk dah. Tapi kalau dengan syarat tadi, jangan disebut. Jangan sebut hak dosa yang pernah kita buat sebelum daripada. Tapi kalau kita sebut, dia tunjuk balik di akhirat. Buka balik. Jangan bangga dengan dosa yang kita buat. Bila kita pernah buat dosa, kita minta ampun dekat Allah hapus dah. Ada dah. Tutup air. Senang cerita ni. Allah akan tunjuk dah di akhirat Allah SWT saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang kedua, Allah akan masukkanmu dalam syurga Allah
Dalam syurga tu ada anak sungai duk mengalir di bawah telapak kaki. Juga air juga tak sama cerita. Ni kelebihan orang taubat pada Allah, taubat dan nasihat. Confirm masuk syurga. Maknanya Allah sebut ni, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semua akan masuk dari syurga. Kita nak jaga diri kita ni, jangan buat dosa dah kepada kerana aku ni ahli syurga dah ni. Aku minta apa pada Allah? Aku tak boleh dah buat dosa kepada dia. Jangan dah dari hidup. Kenapa? Kerana aku buat balik menyebabkan aku tak boleh masuk dari syurga Allah SWT. Ini mulut kita demikian. Dua. Yauma la yu'dhillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah. Hari Allah tak akan hina ke Nabi dan orang yang beriman bersama dengan dia. Hari akhirat ni bila masuk dari syurga Allah muliakan manusia. Apa masuk dari syurga? Yauma la yu'dhillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah. Lepas tu Allah sebut Nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang di dalam syurga ni cahaya tu bergerak. Nampak berkilau, comel juga ni jadi. Nurhum yas'a baina aydihim, di antara tangan dia bergerak cepat di hadapan dia, baina aydihim wa bi aymanihim. Di sebelah mereka di sebelah kanan dan juga mereka ni sentiasa sebut apa dia? Duduk dalam syurga, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tanda dia ni di syurga, atas dunia ni mulut dia tak berhenti. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mulut dia sentiasa sebut, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pada kami cahaya-cahaya kami untuk kami. Nurana, cahaya ni kepada hidayahmu pada kami. Kemudian waghfir lana, wahai Tuhan kami, tolong ampun dosa kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, kerana berkuasa di atas segala sesuatu ya Allah. Acu kita baca lama doa ni. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Aculah sekali. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini di antara doa yang kita baca. Apa dia ni? Tengah hari ni, dan ni baca Rabbana atmim lana nurana. Ni mulut siapa ni? Mulut ahli syurga Allah SWT. Bila kita baca, mudah-mudahan kita di kalangan ahli syurga Allah. Mulut kita ni di atas dunia ni lagi. Baca dah. Allah sebut wa bi ayman yaquluna rabbana. Mulut-mulut mereka sentiasa sebut atmim lana, ya Allah sempurnakanlah pada kami cahaya kami untuk kami. Nurana, cahaya hidayahmu tu biar jadi sempurna dalam hidup kami. Biar Allah jadi model yang sama. Biar kita ni lekat sama dalam hidup kita dengan cahaya daripada Allah. Waghfir lana, ya Allah tolong ampun dosa aku ni ya Allah. Ampun dosa. Mulut kita ni innaka ala kulli syai'in qadir. Berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ni juga kalau ada orang khianat kau kita, mudah-mudahan Allah balas balik khianat dia tu pada kita. Kalau ada orang ni nak khianat kau kita, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah aku suruhlah orang yang dia nak khianat kat aku tu, munglah dia balas ada di diri Allah. Mulut kita sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Aku suruh kau munglah ya Allah. Segala sesuatu bergantung, aku harap pada di kamu ya Allah. Ni mulut kita ni ulas sama. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang dalam hidup kita ni nak khianat. Hanya orang khianat kita tu kau lain lelaki kita. Kadang-kadang ada orang khianat kita ni orang lain, orang rumah kita. Orang rumah kita kadang-kadang orang khianat kita anak menantu kita. Kadang-kadang orang khianat tu kira sebelah rumah kita. Mulut kita sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Katamu la ya Allah, aku bergantung harap dalam hidup ni ya Allah. Ini yang ketujuh,
yang kita ulang kita baca ni, insya-Allah yang ke-8 ni bulan depan dah insya-Allah. Sambung yang ke-8 bulan pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Kita ni boleh dapat luar tu lah. Dan kalau siapa nak kau kitab ni ada kitab ni jadikan jadi satu kitab untuk kita ngaji. Tiap-tiap kali mana pagi Jumaat minggu ketiga ni kita mari sini insya-Allah. Tuan-tuan pagi-pagi Jumaat tuan-tuan marilah kerana kita ada media ilmu di sini ni. Kemudian kita pergi duduk molek pak ni. Suatu hari nanti kita mati. Dah mati. Tapi majlis ilmu ni ada lagi. Pahala tu boleh bagi kita. Pahala tu boleh. Siapalah majlis ilmu ni tak ada. Sampai bila tetap wallahu alam lah. Tapi kalau kita duduk hidup sama, insya-Allah pahala tu mari pada kita bersama pada kita. Kemudian dalam masa yang sama ni juga ada satu lagi kitab ni. Nak kesal bagaimana kita ni kena sihir tak kena sihir. Ni ayat ni. Jemaah-jemaah boleh pakai baca lah. Balik duduk pagi anak beranak juga duduk keliling keluarga kita baca ayat-ayat ni. Kalau baca juga jadi kepala, jadi penimpala, jadi kita berdepan. Jadi kita ni sakit tu pada kita. Baca tu ada setengah-setengah orang titik air mata. Tu biar air mata ni. Ada dia jadi sedawa. Ni tanda gangguan saka. Saka kan kita ni ramai kena saka. Saka ni duduk mimpi air mana-mana. Mimpi budak kecil, duduk nyusu bayi, duduk mimpi budak pelik-pelik tu ada dia. Ni ayat-ayat ni ambo susung boleh ni. Orang sikit baca dah. Mudah-mudahan sama daripada gangguan saka. Orang kita ni ramai kena saka. Kena gangguan saka ni masalah lah dalam hidup. Jadi susah dalam hidup. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak ada siapa jadi susah. Waktu jadi senyum-senyum dah kita. Kena gangguan pusaka kan. Ini mudah dah sikit dalam hidup kita. Adalah kita sikit dan jemaah-jemaah yang ada anak ataupun jemaah yang ada nak hantar anak-anak saudara dan sebagainya, ambil buku ngapa Quran di Macam ni, Macam dekat sini ni, bolehlah hantar anak-anak kita nak ngapa Quran. Tempat YP kita pun ada juga ni, di Anur pun boleh juga. Tapi tempat Ambor tu pun boleh juga. Tapi siapa hok tak boleh nak bayar yuran dan sebagainya, dia tak ada kemampuan, bolehlah kita tanggung dia mengapa Quran di sini. Dan tabur-tabur ni untuk tabur dia malah ada juga tabur-tabur yang ada tu. Kalau jemaah yang nak ambil anak akak nak gaman boleh tanggung anak nampak Quran. Mudah-mudahan jadi demikian. Orang mana ada duit zakat tu, ambo sangatlah duit fidyah dan sebagainya. Kalau siapa yang ada duit fidyah pun kita nak juga untuk bagi berah-berah ke orang-orang susah ni yang kita perlukan sangat dana-dana ni untuk kita nak dihabiskan kalangan kita di sini. Ini adalah mudah-mudahan demikian. Pakat ambil pamphlet sekolah hamba. Ada pamphlet sekolah tu ada. Pergilah mana-mana bank itu boleh kita masuk dalam akaun tu. Mudah demikian. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا بشهر رجب وبارك لنا بشهر شعبان وبلغنا بشهر رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam kerajaan kamu, ya Allah, sehingga kami berjaya masuki bulan Ramadan al-Mubarak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diberi pertolongan pada umat Islam di bumi Palestin, di bumi Yaman, di bumi Syria, dan di bumi-bumi Arakan yang sedang berperang melawan musuh-musuh kami itu, ya Allah. Ya Allah, hancur leburkanlah musuh-musuh itu, ya Allah. Ya Allah, kucang kacirkanlah perancangan mereka itu, ya Allah.
Ya Allah, tepakkanlah setiap bidikan tembakan kepada musuh-musuh itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskan Israel daripada peta bumi Palestin itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, halaukanlah makhluk yang jahat itu, ya Allah, daripada bumi Palestin itu, ya Allah. Kembalikanlah dahi kami untuk sujud di setiap penjuru di Masjidil Aqsa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, di saat mana Ramadan yang semakin menghampiri dalam hidup kami ini, ya Allah. Jadikanlah keampunan kami mengatasi daripada kemarahan kamu pada kami, ya Allah. Jadikanlah pada kami hamba-hamba kami yang saleh, ya Allah. Berkatilah rezeki kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami dalam kerajaan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikanlah kehidupan kekeluargaan kami ini, ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami daripada kejahatan sihir-sihir, daripada mata-mata yang berdengki dalam kekeluargaan kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang dideritai di kalangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kebaikan dengan kehadiran kami di majlis ilmu ini, ya Allah. Kebaikan yang bertambah dalam perjalanan hidup kami akan datang nanti, ya Allah. Jadikanlah bibir kami basah dengan zikir-zikir dan istighfar untuk kamu, ya Allah. Jadikanlah setiap masa dalam hidup kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, izinkan di penghujung perjalanan hidup kami nanti, ya Allah, bibir kami berulang kali menutur kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dengan guguran air merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami ke kuburan nanti, ya Allah, ringankanlah himpitan kubur kami itu, ya Allah. Jadikanlah keluasan kubur kami, ya Allah. Jadikanlah wangian yang indah yang datang daripada syurga kami di kuburan kami itu, ya Allah. Ya Allah, saat mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Saat mana malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah ibu kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Indiyin, ya Allah. Saat menghampiri Ramadan ini, ya Allah, kerinduan itu bertandan kembali, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami disuap di bibir kami oleh tangan-tangan yang indah itu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat hilai tawa kami dalam kekeluargaan itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui tak rindunya kami pada mereka-mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Kamu jadikan doa kami ini, ya Allah, di antara doa-doa yang saleh, ya Allah, yang akan melapangkan kubur-kubur mereka, ya Allah. Doa-doa pasangan yang saleh dan salihah, ya Allah, yang akan melapangkan kubur mereka, ya Allah. Doa-doa ibu dan ayah kepada anak-anaknya, ya Allah, akan melapangkan kubur-kuburnya itu, ya Allah. Doa daripada guru kepada muridnya, ya Allah, agar dilapangkan kubur-kuburnya itu, ya Allah. Diangkat darjatnya, ya Allah, dijadikan mereka di kalangan hamba-hamba kami yang terbaik di sisi kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat derayan air mata yang mengalir lesu di pipi ibu kami itu, ya Allah. Kami pernah melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah membatukan
diri kami saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melakukan demikian ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat mana demamnya kami ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang ya Allah untuk memelihara dan membiayai perjalanan hidup kami ini ya Allah. Saat mana kami dalam keadaan kesusahan ya Allah, ibu kami memberi semangat dan kekuatan pada kami ya Allah. Ampunkan dosa kami pada mereka ya Allah. Ampunkan dosa kami pada mereka ya Allah. Masih berbaki lagikah redha mereka untuk kami saat ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah yang menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu saat ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar dengan kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah rezeki kami terhalang sebegini rupa ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan salat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan kami sukar untuk bangun dan sujud pada kamu ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sekecil mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, segunung apa pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka 'alaina qadir. Waltuf bina ya Allah, waltuf bina ya Allah, 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 ya akramal akramin, birahmatika nastaghith, ya akramal akramin, birahmatika nastaghith, ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.